Bab minum sambil berdiri. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW melarang, menegah daripada minum sambil berdiri. Riwayat daripada Anas lagi daripada Nabi SAW bahawa baginda melarang seseorang itu minum sambil berdiri. Baginda bersabda, kata Qatadah, kami pun katalah makan yang ini bagaimana? Qala, kata Anas, itu lebih buruk lagi ataupun lebih jelek lagi. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Anas daripada Nabi SAW sama seperti itu juga lafaz hadisnya, tetapi di dalamnya perawi tidak ada menyebutkan kata-kata Qatadah tadi. Ada yang kata makan, itu tak ada sebut. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW melarang daripada minum sambil berdiri. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri lagi, Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri. Akhir sekali riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu minum sambil berdiri. Sesiapa yang terlupa minum sambil berdiri, maksudnya, maka hendaklah dia memuntahkan yakni apa yang diminumnya. Di sini dalam nuskha syarah Imam Nawawi ini tak ada tajuk yang lain, padahal isinya berbeza daripada yang sebelum pada ni, menunjukkan boleh. Dengan sebab itulah dalam Takmilah Fathul Mulhim dia ada sebut tajuk babu syurb min ma'i zamzam qa'iman, asyurbi qa'iman min ma'i zamzam. Begitu tajuk. Minum air zam-zam sambil berdiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya saya telah memberi minum kepada Rasulullah SAW air zam-zam. Nabi SAW minum sambil berdiri. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW minum air zam-zam daripada timba telaga zam-zam itu sambil dia berdiri. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi bahawa Rasulullah SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, dia kata saya telah memberi minum air zam-zam kepada Rasulullah SAW, baginda minum sambil berdiri. Dan Nabi SAW minta air untuk minum pada ketika beliau berada dekat Baitullah. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, tapi dalam hadis ni, dalam riwayat ini dia sebut Ibnu Abbas cerita, saya pun bawa lah timba telaga zam-zam itu kepada Nabi SAW. Dan bab larangan bernafas pada ketika minum dalam bekas air, dan elok bernafas 3 kali di luar bekas. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa Nabi SAW melarang seseorang itu bernafas dalam bekas minuman. Riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah SAW bernafas dalam bekas minuman 3 kali. Riwayat daripada Anas lagi, Rasulullah SAW bernafas pada ketika minum 3 kali. Baginda bersabda, itu cara minum yang seperti itu lebih memuaskan dahaga, menghilangkan dahaga, wa abra, dan lebih baik untuk kesihatan, lebih menyembuhkan penyakit, wa amra, dan lebih enak, lebih sedap. Anas berkata, kerana itu saya bernafas pada ketika minum 3 kali. Riwayat daripada Anas daripada Nabi SAW sama seperti hadis sebelumnya. Waqala, tapi perawi dalam riwayat ini menyebutkan dalam bekas itu. Ini bab elok mengedarkan air dan susu dan sebagainya ke sebelah kanan, ke sebelah kanan orang yang datang dulu. Riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW pernah dibawa susu yang telah dicampur dengan air. Di sebelah kanannya ada seorang Arabi dan di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Nabi SAW minum, kemudian memberikan kepada Arabi tadi, orang darat tadi,
sambil baginda bersabda, al-ayman fal-ayman, ikut sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu. Riwayat daripada Anas, katanya Nabi SAW pergi ke Madinah atau datang ke Madinah ketika saya berumur 10 tahun. Nabi SAW wafat ketika saya berumur 20 tahun. Ibu-ibu saya mendorong saya supaya berkhidmat kepada Nabi SAW. Pernah Nabi SAW masuk ke perkampungan kami, kami pun memerah susu kambing ternak yang diternak di dalam rumah, dan dicampurkan dalam susu itu air telaga di perkampungan kami. Rasulullah SAW pun minum. Umar berkata kepadanya ketika Abu Bakar, dalam keadaan Abu Bakar berada di sebelah kiri Nabi SAW, wahai Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar. Tetapi Nabi SAW memberikan susu lebih lebihan minum yang diminumnya itu, lebihan susu itu kepada A'rabi di sebelah kanannya. Rasulullah SAW bersabda sambil dia kata, al-ayman fal-ayman, ikut sebelah kanan, sebelah kanan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan, katanya Rasulullah SAW telah datang ataupun pergi ke perkampungan kami. Dia pun minta sesuatu untuk diminum. Kami pun memerah susu, susu kambing. Kemudian saya campurkannya dengan air telaga saya ini. Kata Anas, selepas itu saya berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah minum. Ketika itu Abu Bakar berada di sebelah kirinya, Umar di sebelah hadapannya, dan seorang A'rabi di sebelah kanannya. Bila Rasulullah SAW selesai minum, Umar berkata, ini Abu Bakar, wahai Rasulullah. Dia cuba mengingatkan Rasulullah Abu Bakar. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kepada A'rabi tadi dengan meninggalkan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW bersabda, al-aymanun al-aymanun al-aymanun, orang-orang di sebelah kanan, orang-orang di sebelah kanan, orang-orang di sebelah kanan, itulah yang didahulukan. Anas berkata, maka ia merupakan sunnah. Riwayat daripada Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa Rasulullah SAW dibawakan minuman. Nabi SAW meminumnya. Di sebelah kanannya ada seorang budak. Budak, bukan budak hamba, budak. Dan di sebelah kirinya ada beberapa orang tua. Nabi SAW berkata kepada budak itu, adakah kamu izinkan kepadaku untuk kuberikan kepada mereka ini? Budak itu berkata, tidak, demi Allah, saya tidak akan mengutamakan bahagian saya daripada engkau kepada sesiapa. Saya tidak akan melebihkan sesiapa pun untuk mendapat bahagian saya daripadamu. Perawi berkata, maka Rasulullah SAW pun meletakkan bekas itu di tangannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad daripada Nabi SAW, sama seperti hadis yang tersebut tadi, tetapi kedua-dua perawi ini tidak menyebutkan fatallahu. Nabi SAW meletakkan dengan kuat, kalau talla. Tetapi dalam riwayat Yaqub dia kata wa fa'atahu iyyah. Nabi SAW memberikan kepadanya. Ini bab elok menjilat jari, jemari dan bekas yang dimakan. Juga bab memakan cebisan yang terjatuh selepas menyapu apa-apa yang mengenainya, selepas menyapu sampah ataupun apa-apa yang mengenainya. Dan larangan menyapu tangan sebelum menyapu menjilat jari, kerana ada kemungkinan keberkatan makanan
terletak pada yang baki lagi itu, yang tinggal lagi itu. Dan ini juga bab bahawa sesungguhnya sunnah Nabi SAW ialah makan dengan menggunakan 3 jari. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu memakan makanan, maka janganlah dia menyapu tangannya sebelum menjilatnya, ataupun yul'iqaha, memberi orang lain menjilatnya, membiarkan orang lain menjilatnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu memakan makanan, maka janganlah dia menyapu tangannya sebelum menjilatnya, ataupun memberi orang lain menjilatnya. Riwayat daripada Ka'ab bin Malik, katanya saya pernah melihat Nabi SAW menjilat 3 jarinya selepas makan. Ibnu Hatim tidak ada menyebutkan 3 jari-jarinya, dia sebut gitu. 3 tu tak ada. Ibnu Abi Syaibah dalam riwayatnya menyebutkan Abdurrahman bin Ka'ab daripada ayahnya. Yang ini bukan bukan tidak sebut nama tadi, macam tadi Ibni Ka'ab, tetapi disebutkan nama, iaitu Abdurrahman bin Ka'ab. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik, katanya Rasulullah SAW selalu makan menggunakan dengan 3 jarinya, dan beliau menjilat jarinya sebelum menyapunya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik lagi, bahawa Rasulullah SAW makan dengan 3 jari. Apabila selesai, baginda menjilat. Riwayat daripada ini dengan sanad satu lagi seperti itu juga, dan sanad seterusnya daripada Jabir, bahawa Nabi SAW menyuruh menjilat jari jemari dan bekas makanan. Dan baginda bersabda, sesungguhnya kamu tidak tahu di tempat mana, di bahagian manakah terletak barakah. Riwayat daripada Jabir, katanya Rasulullah SAW bersabda, kalau cebisan makanan seseorang kamu terjatuh, maka hendaklah dia mengambilnya dan menyapu apa-apa yang terlekat, apa-apa yang mengenainya, dan hendaklah dia memakannya. Janganlah dibiarnya makanan itu kepada syaitan, dan janganlah dia menyapu tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilat jari jemarinya, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana pada makanan manakah, makanannya yang manakah terletak barakah itu, dia tidak mengetahui. Riwayat dengan sanad satu lagi seperti itu juga, cuma dia kata jangan dia sapu tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilatnya, ataupun yul'iqaha, memberi orang lain menjilatnya. Wa ma ba'dahu, dan hak selepas itu ada diriwayatkan oleh perawi riwayat ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan menghadiri segala pekerjaan yang dilakukan oleh kamu, sehingga dia menghadiri seseorang daripada kamu pada ketika makannya. Apabila terjatuh cebisan makanan daripada seseorang kamu, maka hendaklah ia menghilangkan apa-apa yang melekat ataupun yang mengenainya, kemudian memakannya. Janganlah dibiarnya makanan itu kepada syaitan. Apabila dia selesai makan, maka hendaklah dia menjilat jari jemarinya, kerana dia tidak mengetahui pada makanan, pada bahagian manakah daripada makanannya terletak barakah. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, cuma dia sebut apabila luqmah, suapan ataupun cebisan makanan terjatuh daripada seseorang kamu, suapan makanan seseorang kamu terjatuh, dan hingga ke akhir hadis. Tapi di awal hadis itu tidak ada disebut dalam riwayat ini inna syaitan yahduru ahadakum, itu tak ada.
Supaya riwayat sebelumnya. Riwayat daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyebutkan jilatan jari. Riwayat daripada Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat ini dia ada sebut cebisan makanan ataupun suapan makanan. Serupa dengan hadis yang tersebut sebelum pada ini. Riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan makanan, dia akan menjilat jari 3 jari. Perawi berkata, dan baginda bersabda, jika suapan ataupun cebisan makanan seseorang kamu terjatuh, maka hendaklah dia menghilangkan apa-apa yang mengenainya, waliyakulha, dan hendaklah dia makan. Janganlah dibiarnya makanan itu kepada syaitan. Nabi SAW menyuruh kami supaya menyapu, melicinkan bekas makanan. Qala, Nabi SAW bersabda, kerana sesungguhnya kamu tidak mengetahui pada bahagian pada makanan kamu yang manakah terletak barakah. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW katanya, apabila seseorang daripada kamu makan, maka adalah dia menjilat jari jemarinya, kerana dia tidak mengetahui di manakah terletak barakah. Dalam riwayat satu lagi, Nabi SAW bersabda, hendaklah seseorang kamu melicinkan bekas makanannya. Dan baginda bersabda, pada makanan kamu yang manakah terletak barakah ataupun diberkati untuk kamu. Yani kamu tidak mengetahui pada makanan kamu yang manakah ada berkah ataupun diberkati untuk kamu. Ini bab minum sambil berdiri, minum sambil berdiri. Kalau kita tengok hadis-hadis tadi, nampak ada 2 macam kan. Ada hak boleh minum, ada hak mula-mula tu tak boleh, larangan minum. Dan akhir sekali tu hak larangan tu beratlah. Siapa dia suruh, kalau terlupa pun minum sambil berdiri tu, dia suruh muntahkan. Maknanya kiranya pisah jolok biar muntah. Itu dalam riwayat yang terakhir, hak larangan. Lepas tu riwayat yang menunjukkan boleh minum sambil berdiri, Tetapi riwayat yang menyatakan boleh minum sambil berdiri ini berkait dengan minum air Zam-Zam sahaja. Hak Imam Muslim buat mari, hak tu saja. Hak lain-lain tak ada. Maka ulama berbeza pendapat lah. Ada yang mengatakan minum sambil berdiri itu haram, tak boleh. Bahkan 2 hadis yang berbeza ni, kata dia, yang menunjukkan boleh itu mansukh. Yang menunjukkan tak boleh, larangan, itu nasikh, yang memansukhkannya. Mana kita kena pakai minum sambil duduk, tak boleh berdiri. Ini pendapat Ibnu Hazm. Pendapat Ibnu Hazm. Ada juga yang mengatakan bahawa, ini pendapat yang kedua, hadis-hadis ni ada 2 macam, tetapi ditarjihkan hadis yang membolehkan minum sambil berdiri. Ditarjihkan hadis. Sebab apa? Hadis yang menunjukkan boleh minum sambil berdiri lebih kuat kedudukannya. Ini pendapat Asram, dan ramai lagi yang lain seperti Qadhi Iyad dia kata hak tu lebih kuat. Bahkan Qadhi Iyad mendhaifkan hadis Muslim hak ujung tu. Dia mendhaifkan hadis. Hak suruh mutah, dia kata dhaif, nanti kita tengok akan datang. Ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan 2 macam hadis ni, hak larang itu dimansuhkan. Yang menyatakan minum sambil berdiri itu yang nasikh, itu yang memansuhkan. Maknanya sekarang ni boleh. Hak tak boleh tu dulu, cerita dulu. Hak larangan tu cerita dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kata kedua-dua hadis ini boleh pakai. Cuma hadis hak larangan tu bukan dengan makna haram, tapi dengan makna makruh tanzihi. Dan hadis hak menyatakan minum sambil berdiri itu menunjukkan
boleh, harus. Bukan makna lebih baik sunat ke pisah nak berdiri kalau nak minum. Ada, harus saja. Itu pendapat yang keempat. Yang kelima, dia kata larang-larang ni tak ada kena mengena dengan urusan keagamaan. Larangan itu maksud dalam istilah usul fiqh ni orang panggil irsyadi. Bukan ada kena mengena dengan kurang pahala ke apa ke, sunat ke minum sambil duduk tu. Tak. Tetapi yang larang minum sambil berdiri tu apa? Kerana irsyadi. Irsyadi ni untuk kebaikan dunia, lebih baik untuk kesihatan, kata dia. Itu pendapat yang kelima. Yang keenam, hadis-hadis ni boleh pakai kedua-duanya, cumanya kita letak di tempat masing-masing. Hak berdiri ni dalam keadaan ni, boleh tu dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan hak larang tu dalam keadaan-keadaan tertentu. Hak larang minum sambil berdiri tu dalam keadaan, bukan dalam semua keadaan. Hak kata minum sambil berdiri tu pun bukan dalam semua keadaan. Ada keadaan-keadaan tertentu. Pandai-pandailah kita tengok tempat itu. Tak apa. Kita nak baca ni hak Imam Nawawi sebut. Boleh tengok. Dia kata macam-macam hadis tu. Ada hak lagu ni, ada hak lagu ni. Dia sebut tadi riwayat yang kita baca tadi ada riwayat Ibnu Abbas, dia kata saya beri minum air Zam-Zam kepada Nabi minum sambil berdiri. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam sambil berdiri. Dalam Sahih Bukhari, Ali radhiyallahu anhu minum sambil berdiri. Dan dia kata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum melakukan kama ra'aitumuni fa'altu, seperti mana kamu tengok aku buat tadi. Nabi minum sambil berdiri. Aku minum sambil berdiri ni aku buat seperti Nabi buat. Cuma ini Imam Nawawi sebut ni dia ringkas. Sebelum pada tu dalam riwayat Bukhari ni ada sebut inna nasan yakrahu ahaduhum ay yashraba wa huwa qa'imun wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Baru hal tadi, iaitu orang tak suka minum sambil berdiri. Orang kata tak boleh lah minum sambil berdiri. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri minum sambil berdiri, seperti mana kamu tengok aku buat tadi. Tadi aku minum sambil berdiri. Itu hadis-hadis yang menunjukkan boleh minum sambil berdiri. Bahkan dalam riwayat Tirmizi ada riwayat daripada Ibnu Umar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar kata kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Dia kata kami zaman Nabi dulu makan sambil berjalan, kata dia. Makan sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri. Itu kata Ibnu Umar dalam Tirmizi. Dan satu lagi riwayat Tirmizi juga daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih. Dia kata, siapa dia jaddih ni? Iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. Mana ada kedua-duanya aku tengok. Tak apa. I'lam, kata Imam Nawawi, bahawa hadis-hadis ini telah muskil kepada sesetengah ulama, sehingga ada di antara mereka yang mengeluarkan pendapat yang tak betul lah, kata dia. Siapa berani mendhaifkan sebahagiannya, mendhaifkan sebahagian hadis ini. Imam Nawawi kata dia tak setuju lah. Dia mendakwa, mengemukakan dakwaan yang tak benar. Tak perlulah kita nak sebut tu. Dah apa sebab tak benar. Sebab kalau sebut tu kau duk saibar lagi benda hak tak betul tu, kata dia. Dia kata
hak salah. Bahkan kita nak sebut hak betul. Dia nak rayak kepada orang yang hak betul ni supaya tidak terpedaya dengan hak lain. Dia kata, Imam Nawawi kata. Sebenarnya dalam hadis-hadis ni tak ada kemuskilan. Tidak ada pun yang dhaif, kata dia. Bahkan semuanya sahih. Semuanya sahih. Kata Imam Nawawi. Yang betulnya iaitu larangan di sini dipakai dengan arti karahatit tanzih. Tadi kan yang nombor berapa kita sebut tadi, ada kan salah satunya larangan tu maksudnya makruh tanzihi, bukan makna haram. Dan minum sambil berdiri tu harus, menunjukkan harus. Dia kata gitu. Adapun Nabi SAW minum sambil berdiri itu menunjukkan harus. Tidak ada kemuskilan di sini dan tidak ada pertentangan di antara hadis ini. Hak kita sebut tu, hak itulah sepatutnya kena pakai, kata dia. Adapun orang yang mendakwa nasakh dan lain-lain, itu silap sangat tu, kata dia. Silap teruk tu. Bagaimana kita nak kata nasakh sedangkan hadis-hadis ni masih boleh dijamak? Tadi kan kita sebut hak jamak. Hak jamak tu kata misalnya hak terakhir, dalam keadaan tertentu hak tu maksud larang tu. Dalam keadaan tertentu hak tu maksud berdiri sambil minum sambil berdiri tu. Itu boleh jamak kan? Boleh satukan, boleh dikompromikan hadis itu. Ataupun dengan mengatakan hak larang tu maksud makruh tanzihi. Makruh tanzihi ini boleh juga mana kalau orang buat tidaklah sampai ke haram. Apalagi mana kita tidak dapat pastikan tarikh dia tu. Baik, kalau orang kata bagaimana kita nak boleh kata minum sambil berdiri itu makruh, padahal benda tu telah dilakukan oleh Nabi SAW. Jawapan dianya, Nabi SAW buat tu untuk menyatakan harus, tidak jadi makruh. Bahkan royak kat orang tu jadi wajib kepada dia. Jadi wajib kepada dia. Bagaimana nak jadi makruh? Kalau nak kira gitu, kalau kita tengok banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW air semaya sekali-sekali basuh, dan dia tawaf naik unta. Apa? Orang nak faham lagu? Adakah wuduk tu? Sedangkan ijma' ulama mengatakan wuduk 3 kali, hak tu hak sunnahnya. Dan tawaf tu dengan berjalan kaki, hak tu lebih sempurna. Semua ulama kata lagu tu. Jadi dia buat tadi untuk menyatakan boleh, harus. Itu saja. Kita kena tengok kebiasaannya Nabi buat lagu mana. Nabi ambil air semaya 3 kali, 3 kali basuh. Begitu juga lain-lain ni. Begitu juga hak kebanyakannya kalau dia minum sambil duduk. Ini jelas. Lepas tu dia sebut tak apalah. Sesiapa yang terlupa, dia kata, hendaklah dia memuntahkan. Ini dipakai dengan makna istihbab, mana molek buat gitu. Dan nad, maka molek bagi orang yang minum sambil berdiri, dia kena memuntahkan hak dia minum tu. Ini mengikut hadis yang sahih dan sarih ini. Kerana perintah itu, kalau kita tidak boleh pakai dengan makna wajib, dipakai dengan makna molek, elok, istihbab. Adapun kata-kata Qadhi Iyad, dia kata tidak ada khilaf di antara ahli ilmu bahawa orang yang minum dengan terlupa tu tidak wajib, dia kena memuntahkan kalau dia minum, dan dia mengisyaratkan dengannya kepada dhaifnya hadis itu. Tapi tidak boleh dipakai, kata dia, tak perlu dihiraukan, kata dia, isyarat dia tu, isyarat dia bahawa hadis itu dhaif. Dan dia kata ahli ilmu tidak mewajibkan muntah tu tidak bermakna ia tidak mustahab, tak molek. Imam Nawawi kata. Baik, kalau ada orang yang mendakwa itu tidak mustahab, kata dia, itu melampau, kata dia, tak boleh diterima. Bagaimana nak kata ijma' pula? Tidak ijma' pula. Tidak ada molek tu buat gitu. Bagaimana nak ditinggalkan sunnah yang sahih lagi sarih ini dengan anggapan-anggapan dan prasangka yang macam tu? Baiklah, ini Imam Nawawi kata. Kemudian ketahuilah, elok memuntahkan minuman itu kepada orang yang minum sambil berdiri dengan terlupa ataupun sengaja. Kedua-duanya, bukan hak terlupa saja.
Jadi Qadhi Iyad kata hak terlupa tu tidak salah. Lepas tu hak sengaja nak arang dah. Hak sengaja. Tak ada sebut dalam hadis. Situ Qadhi Iyad tengok dari segi matan hadis itu. Tak apalah. Sini kita tengok sini dulu. Imam Nawawi kata dalam hadis ni sebut nasi itu nak rayak setara hak terlupa tu pun boleh. Maknanya kalau memuntahkan. Kalau hak sengaja lebih-lebih lagi lah kata dia. Kau boleh. Kalau muntah, kita tidak kata wajib, cuma lebih boleh. Dia kata begitu. Ini terang benar kata dia, tidak ada syak terutamanya kalau mengikut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama bahawa orang yang membunuh dengan sengaja dia kena bayar kafarah. Dan firman Allah SWT kalau kita tengok dalam Quran, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin, bukan menghalang daripada kewajiban membayar kafarah itu kepada orang yang membunuh dengan sengaja, bahkan untuk mengingatkan. Dia kata kalau kita nak kira dalam Quran tak ada sebut. Ya, ada sebutnya orang yang bunuh orang mukmin dengan tersalah, waktu kena bayar kafarah. Lepas tu apa ya jumhur ulama kata kena bayar kafarah tu orang bunuh dengan sengaja, dalam Quran tak ada. Jadi sebut dengan tersalah dalam Quran itu untuk tambih, untuk mengingatkan. Setara tersalah tu pun kena bayar kafarah. Kalau sengaja lebih-lebih lagi. Serupa tu juga dalam hadis ni. Kalau sebut tersalah, hak minum tu dia suruh mutah, maknanya hak tidak tersalah dengan sengaja lebih-lebih lagi. Dia faham gitu. Dia faham gitu. Adapun yang berkait dengan sanad bab ni, hadis ni, dia peroyak ni. Tak apalah. Kita nak tengok pula. Pasal tadi dia kata tak perlu tengok, tak perlu dah. Dia tak sih. Imam Nawawi ni kadang-kadang dia terlalu pakai zahir hadis sangat. Dia terlalu pakai zahir hadis sangat. Macam puak-puak zahiri. Orang lain tak terima, dia terima. Dia kata molek. Dia kadang-kadang ada buah tu. Umpamanya di sini. Di tempat lain hak tidur selepas mana semaya sunat subuh tu, guling tu. Hak tu dia kata sunnah dia kata. Orang lain kata ada kadang-kadang tu dia ada. Dia pakai lah tu. Dia pakai zahir gitu. Pakai dalam masjid pun. Apanya? Dia bukan Nabi buat gitu. Dia pakai zahir. Orang lain tak kata gitu. Tak kata gitu. Di sini gitu. Baik, kita nak tengok. Qadhi Iyad telah mengkritik 3 hadis dalam bab ujung tu. Dia kritik. Dia sebut. Dia kata apa alasan Qadhi Iyad? Ni ulama hadis belaka ni. Imam Nawawi pun petik semua Qadhi Iyad, tapi sini dia tak sih. Apa Qadhi Iyad kata? Qadhi Iyad kata Imam Malik tak ada bubuh dalam kitab Muwatta dia. Ni. Bukhari tak ada. Buat mari hadis-hadis hak larang minum sambil berdiri. Pasal apa? Pasal hadis-hadis itu tidak sahih di sisinya, di sisi mereka berdua. Imam Bukhari dan Imam Malik hanya mengemukakan hadis-hadis yang menunjukkan boleh minum sambil berdiri. Hak tu hak banyaknya dia sebut hak tu. Itu pendapat Qadhi Iyad. Imam Muslim menyebutkan 3 hadis ni, ketiga-tiganya maklul, bermasalah. Kata Qadhi Iyad. Yang pertama, masalah hidup mana? Hadis Qatadah daripada Anas. Cuba tengoklah dalam bab ni, kita baca sini. Hadis ini mu'an'an. Syu'bah yattaqi min hadis Qatadah ma la yaqul fi haddathana. Syu'bah beringat benar kalau dengan Qatadah. Kalau Qatadah riwayat dengan an, tak sih. Pasal dia mudallis. Tak sih. Kalau dia tak kata haddatsana, tak sih pakai. Hadis yang kedua, Qatadah meriwayatkan daripada Abi Isa Al-Uswari. Para ulama, pengkaji hadis kata Abu Isa ni tidak masyhur. Bahkan Yahya Ibn Ma'in mengatakan majhul dia.
pula. Walaupun orang lain kata dak ma'ruf, tak apalah. Ni nak ayat qadhiyah. Yang ketiganya hadis Ammar bin Hamzah daripada Abi Ghatafan Al-Murri, bahawa dia mendengar Abu Hurairah. Ammar bin Hamzah ni tidak boleh kita nak terima hadis dia. Setara ni kata pasal apa bercanggah dengan orang lain. Dia tu bukan kuat mana. Sedangkan hak sahihnya hadis ni, kalau nak pakai hak ni, iaitu mauquf. Hadis ni terhenti setakat Abu Hurairah, tidak marfu' sampai kepada Nabi SAW. Berhenti setakat Abu Hurairah. Hak mauquf itu hak sahih, kata dia. Demikian tersebut di dalam syarah Ubbi. Tetapi Hafiz Ibnu Hajar tolak pendapat qadhiyah. Tak apalah, masing-masing lah. Dia bagi pendapat dia. Dalam Fathul Bari dia kata, isyarat qadhiyah menyatakan dhaifnya hadis Anas dengan sebab Qatadah itu mudallis dan dia meriwayatkannya secara an-anah, boleh dijawab, kata dia. Iaitu dalam sanad itu sendiri, kalau kita perhati hak tadi, menunjukkan bahawa dia dengar sungguh daripada Anas. Bukan riwayat secara an-anah tu tak pasti. Serupa dengan haddatsana juga. Sebab apa? Sebab Qatadah kata, kami pun kata kepada Anas, fal aklu, makan lagu mana? Anas kata, kalau makan kau berat lagi, kau jelek lagi, kan tadi ada kan. Jadi dia tanya Anas. Serupa dengan dia kata Anas royak lah. Walaupun dia tidak kata haddatsana adalah sanad dia. Bila dalam hadis tu ada sebut, dia kecek dengan Anas. Dia tanya Anas, kalau makan lagu mana? Sampai berdiri. Anas kata, kalau makan lagi berat lagi. Ini menunjukkan sanad ini muttasil. Tak kena kalau kita kata ada kemungkinan putus sanad ni. Itu jawapan Hafiz Ibnu Hajar. Adapun dia mendhaifkan hadis Abu Sa'id kerana Abu Isa itu tidak masyhur, fahuwa qaulun sabaqa ilaihi Ibnul Madini. Sebelum dia ada orang hak kata begitu. Sebenarnya sebelum qadhiyah, iaitu Ali Ibnul Madini, tok guru kepada Imam Bukhari. Dia pun kata hadis Abu Sa'id ini dhaif. Sebab apa? Sebab Qatadah tidak meriwayatkan daripadanya. Tetapi Tabari dan Ibnu Hibban mengatakan dia ni siqah. Hadis hak setara ni boleh dikemukakan dalam bab syawahid. Imam Muslim pun dia amari hak ni di hujung bab tu. Di hujung bab. Kita kena faham lah. Sebab itulah kaedah tu ulama faham. Ini dalam bab syawahid sahaja. Benda hak setara ni boleh dibawa. Kita tak boleh bantah Imam Muslim kalau dia kemukakan hadis hak setara ni kedudukannya. Sebab apa? Dia kemukakan itu sebagai syawahid dia di hujung-hujung babnya. Adapun dia mendhaifkan hadis Abu Hurairah kerana Umar bin Hamzah, memanglah ulama berselisih pendapat dalam menthiqahkannya. Tetapi orang hak setara ni Imam Muslim boleh mengemukakan riwayatnya di dalam bab mutaba'at. Dalam bab mutaba'at, kata dia. Sebab apa? Sebab A'mash ada meriwayatkan daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah, selain daripada itu tadi Umar bin Hamzah tadi. Jadi maknanya ulama berselisih lah di sini. Walau bagaimanapun orang hak kata boleh terima pun dia tidak kata kuat mana. Jadi hak ni adakah betul-betul menepati syarat Imam Muslim? Hak mana Imam Muslim kemukakan dalam usul dia, di awal-awal bab dia tu tidak. Hak ni tak termasuk. Ada kalanya hak dalam kitab Muslim ni di hujung-hujung bab dia tu lemah lagi, di bawah lagi daripada Sunan Abi Daud, di bawah lagi daripada Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi. Setengah-setengah hadis dia hak di hujung-hujung. Hak ni termasuk dalam hak tu. Tapi sahih ke tidak? Orang yang mengatakan sahih, sahih lah. Tapi adakah sahih itu menepati syarat Muslim hak asal? Tak. Sebab apa? Lepas tu apa dia kemukakan juga? Jawabnya sebab tadi, ini dalam bab mutaba'at, dalam bab syawahid, setara ni boleh. Untuk apa kemukakan dalam bab mutaba'at, dalam bab syawahid? Untuk pertimbangan, untuk i'tibar, orang panggil
Iktibar ni satu istilah hadis yang sangat besar maknanya. Iaitu misalnya kita tengok satu hadis. Hadis kalau hak lagu ni sebut perawinya setara ni, tahap ni, tak naik tahap lebih tinggi. Gitu. Tak ada hak lebih tinggi. Perawi hak kuat-kuat tak ada. Kalau nak ada meriwayatkan benda-benda hak setara ni, puak-puak ni, setara ni, rendah tahap dia. Bila begitu, kita tengok hadis hak rakyat boleh tu, setara mana perawi? Kemah-kemah. Maknanya hak ni sudah bercanggah dengan orang yang lebih thiqah. Orang yang lebih thiqah. Mengikut kaedah, kalau perawi ni perawi dhaif, maka dia jadi mungkar. Kalau perawi ni perawi kita kata thiqah, oleh kerana bercanggah dengan perawi lain yang lebih thiqah, dia jadi syadz. Mana tidak sahih juga. Tidak sahih juga. Itulah yang Qadhi Iyad dia kata tidak sahih tu. Dia kata tidak sahih tu dari sudut tu. Supaya juga misalnya kalau kita tengok, ya orang Syiah duduk sibuk-sibuk hadis Thaqalain ke apa tu kan? Hadis Thaqalain. Banyaklah dalam kita ahli sunnah. Dia tidak tahu. Sebab tu, sebab tak ngaji. Dalam kitab-kitab ahli sunnah tu, imam-imam kita bubuk untuk iktibar. Dia tak faham istilah iktibar. Iktibar ni maknanya kalau cuba kamu perhati, riwayat-riwayat kalau hak sebut benda lagu ni orang lagu mana? Siapa dia? Mesti ada Syiah. Mesti ada Syiah. Riwayat Musnad Ahmad ke, riwayat Tirmizi ke, riwayat Hakim ke, riwayat siapa, mesti ada Syiah. Seseolahnya imam-imam ni, pengarang-pengarang ni, mu boleh tengok kalau benda lagu ni tak ada orang lain, puak-puak ni. Mu cuba perhati sana aku bagi. Mengikut kaedah hadis, kalau macam Syiah dia meriwayatkan hak tadi, hadis Thaqalain itu menyokong pendapat dia. Bila menyokong pendapat dia, tak boleh pakai lalu hadis dhaif lalu. Tu kaedahnya. Sebab itu tak boleh pakai. Lepas tu ada yang mengatakan sahih, tak boleh pergi. Tak ada sahih. Kok mana pun tak ada. Kalau nampak sahih perawi itu diterima sebagai perawi sahih dalam Bukhari sekalipun, perawi itu Syiah. Lepas tu menyokong pendapat dia. Bila menyokong pendapat dia, tak boleh pergi selanjutnya. Tujuan dia nak ayatnya kalau ada benda-benda lagu ni mesti pokok ni. Tu. Lepas tu hadis Thaqalain. Kalau nak kata hadis Thaqalain ahli sunnah, hak mana? Tak perlu ada hadis dah. Sebab dalam Quran sebut semua dah. Allah Rasul. Tak pernah sebut Allah dan iman dua belah. Tak ada. So apa tak ada ayat Quran. Apatah lagi ada hadis pun. Quran ada sunnah. Kalau tak ada, kita boleh pakai. Ada ayat kepada dah. Ini beratus ayat dalam Quran. Jadi hak tu hak betul. Bila hak ni canggah, Quran dan itrah. Itrah tu siapa? Tak jelas pula. Ahlul Bait tu siapa? Berapa orang? Semua ke? Pok-pok dia pun kata tidak semua. Pas apa? Adakah sebut dalam hadis tu? Tak ada. Tak boleh pakai. Tu kaedah. Bila gitu tak boleh pakai. Dhaif semuanya. Kalau tidak maudhu' paling tinggi dhaif. Kalau ada orang kata macam Albani, dia kata sahih, silap, tak boleh pergi. Macam mana sahih? Ada perawi-perawi Syiah tu, dan perawi-perawi yang ulama rijal mengatakan dhaif, tak boleh, tidak boleh jadi sahih. Apalagi bercanggah dengan Quran, tak boleh pergi dah. Bercanggah dengan Quran. Sesoalannya penting Ahlul Bait. Kalau penting setara tu, sepatutnya ada kau ayat dalam Quran sebut gandingkan Ahlul Bait tu dengan Quran. Tak ada. Itu orang panggil iktibar. Jangan kita keliru. Jangan kita kata bila iman tu masuk dalam kitab dia, makna dia pakai. Tak. Bukan lagu tu. Kalau dia pakai jadi Syiah belakang dah lah. Dah kalau pakai tak? Lepas tu dia mari ke dia. Hak tu yang kita kena faham. Istilah iktibar tu. Hak ni pun lagu tu juga. Itu iktibar. Lepas tu Imam Nawawi dia tak setuju kata dia tak sebut kan. Itu pendapat dia. Sebab dia nak jaga Muslim ni. Tak say kata pada dhaif. Tak say kata dhaif. Memang pun kalau kita pakai hak sebab tadi masih ada khilaf lagi. Dia sebut sini.
Hasbah Hafiz Ibn Hajar sebut sana ni ni Abu Isa Al-Uswari umpamanya disebutkan. Tabarani kata Basri thiqah. Saya tak tahu nama dia. Ibnu Hibban kata thiqat dia. Muslim hanya mengemukakan saja hadis dia. Hak ni, ni perawi ni sekali ni ambil. Dia mungkin kalau Muslim ni kalau dia ambil hak tak berapa kuat, orang pertikaian tu tidak banyak. Dua gitu je. Misalnya dia ni, orang pertikaian ni. Itu benda yang kena perhati. Ali Ibn al-Madini berkata majhul. Dia kata tidak ada orang yang beriwayatkan daripada dia kecuali Qatadah. Tapi Abu Bakar Al-Bazzar kata dak, dia ni masyhur. Mana khilaf lah. Sedangkan mengikut syarat asal di Bukhari Muslim ni, dia apa nama ni, sekurang-kurangnya ramai orang hak terima molek orang tu. Ni hak ramainya tidak terima molek. Kata dia ni majhul ke ataupun tidak berapa kuat ke, tak tahu dia ke lagu mana, gitu. Tak berapa sedap lah lagu tu. Tak apalah. Tapi kalau kita terima lah hak pendapat Imam Nawawi yang mengatakan hadis ni semua sahih. Kalau Ali Ibn al-Madini tak kenal, dia kata majhul. Abu Bakar Al-Bazzar kata dia kenal, dia tahu. Baik, walaupun dia ni tidak tinggi lah supaya perawi-perawi Muslim hak asas itu, tidaklah setara tu. Tapi kita terima jugalah sahih. Maka makna dia lagu mana? Boleh selesai. Iaitu hak ni, cerita ni suatu ketika dahulu memang Nabi SAW tekan benar nak suruh orang Islam ni beradab. Daripada kasar benar tu kada, dia kena derah juga baru boleh berubah. Derah. Lepas pada tu dah faham molek, dia tenang semula. Gitu. Supaya juga di peringkat permulaan Nabi SAW suruh ambil air semaya ataupun batal air semaya. Orang sudah ada air semaya dah, kalau makan makanan yang dimasuk dengan api. Itu dulu di peringkat permulaan adalah maksud dia tu. Lepas tu sampai satu peringkat tak apa, tak batal air semaya. Banyak lagu tu. Ni kalau kita terima, maka maksudnya di peringkat awal. Ketika mana Nabi supaya dia ni lah arak ke apa, dia suruh pecah, bukan setakat haram arak, suruh lerak, suruh pecah tempayan tu. Lagu tu cara. Tapi di peringkat kemudian tak apa, basuh begitu je. Hak ni pun termasuk begitu juga. Hak suruh mutah, hak suruh gini di peringkat permulaan. Adapun di peringkat kemudian tidak. Hak lebih kuatnya boleh minum sambil berdiri dan makan sambil jalan pun. Hak Ibnu Umar kata ni memang dalam hadis tadi, dalam hadis Tirmizi yang sahih. Begitu juga dalam riwayat Imam Ahmad, mana sahabat sebut zaman Rasulullah kita makan sambil berjalan. Maknanya tak apa. Sebab itulah Imam Malik duk mari. Sayyidina Umar minum sambil berdiri, Sayyidina Ali minum sambil berdiri. Dan beberapa orang sahabat, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak apa minum sambil berdiri, dia kata. Bahkan Abu Hurairah diriwayatkan juga, dia kata tak apa minum sambil berdiri. Hak tu yang Qadhi Iyad kata, ni riwayat Abu Hurairah, maka mana suruh mutah. Sedangkan dalam riwayat yang lain dia kata tak apa minum sambil berdiri. Kalau betul dia tahu itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tak akan kata tak apa minum sambil berdiri. Qadhi Iyad fikir ini nampak bercanggah riwayat Abu Hurairah. Apa ni nampak lagu lain. Tapi untuk kita menyelesaikan masalah ni, boleh supaya kita kata tak adil lah. Hak kata tak boleh suatu ketika dulu, hak kata boleh tu kemudian. Dan hak ni hak lebih baiknya kita tengok bergantung kepada tempat. Bergantung kepada tempat. Nabi SAW dia dengan sahabat-sahabat dia ni, dia bukan supaya kita dalam keadaan aman sokmo, duduk di rumah sokmo, boleh sela duduk nak makan sokmo, kita kata dak, tidak lagu tu. Dia puak-puak perang, puak-puak mujahidin. Makan pun tak apa nak duduk tetap. Makan pun dalam keadaan mudah nak bangun. Sebab tu dalam riwayat ada sebut Nabi SAW kata dia duduk tu makan tu dalam keadaan mudah nak bangun.
Cara duduk orang silap maknanya. Sebab apa? Dalam keadaan tidak aman. Bila-bila masa dia boleh bikah bangun. Dalam keadaan ni, kita tak boleh nak kata orang makan pun kena duduk, tak boleh jalan, minum pun boleh duduk. Ada. Tengoklah keadaan. Bukan perang kan? Dalam keadaan gaduh-gaduh, tak sesuai. Nak minum sambil duduk, nak makan sambil duduk, lambat kalau lagu tu. Dia perlu cepat, perlu cegah. Dalam keadaan lagu tu boleh faham. Begitu juga kita sekarang, kalau tidak ada suasana perang tu pun, dia ada tempat-tempat kan, dia memang tidak sesuai, tak ada tempat duduk. Memang kedai pada situ tak sesuai. Kalau kita duduk nampak pelik. Nampak pelik. Jadi ya kita nak duduk sangat tu apa? Wajib kau. Dosa nak kau kalau tak duduk. Perlu kita tahu. Daripada hadis-hadis ni, mana jika ada keadaan yang menghendaki begitu, boleh, tak ada apa. Tak ada berdosa, tak ada kurang ke apa, tak ada. Inilah maknanya kalau kita faham pengajian hadis ni, kita boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan. Kita faham keadaan. Dalam keadaan ni gini. Memang untuk selesa, untuk lebih sedap, makan sambil duduk dengan tenang. Itu untuk ketenangan. Tapi keadaan-keadaan tertentu ada tidak sesuai. Misalnya supaya kencing sambil berdiri lah juga. Itu pun ada bab juga, kencing sambil berdiri. Kalau tempat misalnya sebuah bangunan sekarang ni, kita nak duduk semacam tak sesuai. Nak tunggu jamban hok bertutup tu, tempat buang air besar tu penuh dah. Tutup belakang. Lepas kita nak tunggu tu sakit perut. Mana baik kita pergi kencing sambil berdiri. Ada tempat tu kan memang sesuai untuk kencing sambil berdiri. Kalau kita kencing sambil duduk dari kotor, tak sesuai. Nak duduk lagu mana tempat lagu tu? Di situlah tempatnya boleh kita guna hadis Nabi kencing sambil berdiri tu. Boleh sesuai. Tapi dalam keadaan biasa, dalam keadaan tenang, lebih puas, sambil duduk. Ada keadaan-keadaan tempat-tempat tertentu. Tidaklah kata kita ni jadi kena bersusah. Kalau tak ada tempat duduk, kena pergi cari kursi ni sebab nak minum, nak duduk ni. Tidaklah sampai begitu agama ni. Tidak begitu. Bila kita faham kita tadi, dalam keadaan kita nak cepat, gaduh, kita makan makanan tu pula bukan yang dihidap dalam talas ke apa, makan sekeping gitu, sandwich. Tak boleh makan bila jalan. Kita nak naik kereta api dia gaduh ni. Kalau tidak lapar, nak duduk tak sesuai. Tengok keadaan. Keadaan itulah yang disebutkan di sini. Bukan nak mana nak ajar orang Islam ni makan sambil berjalan, minum sambil berdiri. Hak tu lah molek. Siapa dia kata begitu? Tak ada siapa dia kata begitu. Ini sekadar harus. Tapi janganlah pula kita buat siapa macam wajib duduk tu. Tak sah makan kalau tidak duduk kan. Janganlah. Selesailah masalah. Boleh pakai belakang. Lepas tu hak minum sambil berdiri ni, Nabi SAW di sini, Imam Muslim nak ayat, kalau ada cerita Nabi minum sambil berdiri ni, hak tu air Zam-Zam. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama mengatakan air Zam-Zam beza dengan air lain. Kalau minum bahkan mustahab, molek minum sambil berdiri air Zam-Zam. Selagi air sisa ataupun lebih air semaya untuk buat ubat. Seseorang ambil air semaya kan dalam bekah, lebih dalam bekah, tu berkat tu baik tu untuk ubat apa-apa pun jadi ubat tu. Hak tu minum sambil berdiri molek. Setengah-setengah ulama kata begitu. Tetapi setengah-setengah yang lain kata dah, hak tu pun tidak juga. Yang Nabi minum sambil berdiri sebab situ lecah. Ramai pula orang nak duduk lagu mana jadi minum sambil berdiri. Bukan maknanya kalau air Zam-Zam molek sambil berdiri sama-sama. Ini pun bergantung kepada keadaan juga. Tetapi Sayyidina Ali kata, aku tengok Nabi SAW minum tadi bukan minum air Zam-Zam, minum ketika lain di Madinah. Menunjukkan bukan khusus dengan air Zam-Zam saja boleh minum sambil berdiri. Air lain pun jika perlu dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh tanpa kita berasa was-was lah. Berasa kurang ke, enggak orang nak buat benda makruh, wudu tu kena kira makruh, wudu tu lagi makan. Bukan, ni harus ni rengai lagi. Sepatutnya kita tak ada berasa apa-apa.
Dengan sebab itu, orang yang mengaji hadis molek, dia tidak mudah nak berasa orang ni tak molek kau, tak warak kau, tidak beragama kau, tidak mudah. Sebab apa? Dia tengok hadis banyak. Tapi dalam masyarakat kita yang sudah biasa diajar, kalau minum mesti duduk, makan mesti duduk, cara ulama begitu semua, dia nampak macam satu kekurangan pula. Padahal sahabat-sahabat dulu hak besar-besar tu, Khulafaur Rasyidun tu minum sampai berdiri juga. Minum sampai berdiri juga. Ada ketika je lah, bukan semua. Minum sampai berdiri. Jadi kita tak boleh lah kata apa mengaji hadis lah, minum sampai berdiri. Apa tak mengaji hadis tu lah minum sampai berdiri je. Apa tak mengaji hadis tu? Kalau tak silap apa, tak apalah lah. Tak apa. Lepas tu larangan bernafas dalam bekah. Tapi ada satu hadis kita tengok sini, nampak macam bercanggah. Sebab Nabi menafas dalam bekah tu 3 kali. Apa makna? Sebab itu Imam Nawawi dia takwil. Kana yatanaffasu fil inab atau fi syarab. Nabi SAW bernafas dalam bekah minuman dia, ataupun pada dalam minuman dia. Maknanya, cuba kita tengok dalam syarah Nawawi. Fi athna'i syurbihi minal ina atau fi athna'i syurbihi asy-syarab. Itu maksudnya. Bukan makna bernafas dalam bekah tu. Tapi bernafas pada ketika minum dari bekas itu. Dia 3 kali. Tidak kata ambil air tu, gelas tu sekali minum, 3 kali dia bernafas apabila dia minum air. Maknanya dia minum dengan tenang. Dia bernafas tu bukan di dalam bekas tu, di luar bekas. Cuma dia bernafas pada ketika minum. Maknanya dengan berhentilah 3 kali. Gitu Imam Nawawi fahamnya gitu. Bukan makna memang bernafas dalam bekas tu. Tapi ada ulama lain kata tak perlu takwil, kata dia. Memang bernafas dalam bekas tu, kata dia. Apa perlu kita takwil? Memang bernafas dalam bekas. Apa je sebab tadi hak kata tak boleh bernafas dalam bekas tu, tak boleh. Tu maknanya siapa keharan kau? Bila kita terima Nabi ada bernafas, maknanya tidak haram. Ada ketikanya boleh, harus. Cuma sebagai peringatan daripada dia. Sebab setengah-setengah orang tu ada penyakit. Setengah-setengah orang tu penyakit, dia tu ketara. Setengah-setengah orang tu kita tak tahu penyakit. Boleh jadi dengan dia bernafas tu, dan orang lain pula minum air dalam bekas tu melarat kepada orang lain. Itu sebab tu. Tapi kalau orang tu sihat, lepas tu tak ada siapa dia jejek pun dengan bekas dia tu, terutama Nabi SAW, apa? Nak rayaknya tidak semesti semua tu membawa penyakit. Tidak semesti tak boleh. Tak. Kalau minum dalam keadaan mulut ni bersih, tak ada. Kalau kecuali kalaulah kita kata bekas makan lemak, memanglah bau lemak, jadi jijik. Tapi kalau dalam keadaan biasa, tidak. Ini pun bergantung kepada keadaan juga. Dan ini semua ni termasuk dalam bab adab. Adab ni disiplin. Dalam keadaan ini kita kena faham boleh. Jangan tak boleh langsung. Kalau mengikut pendapat segolongan ulama lagi, dia kata bukan. Hak kata larangan bernafas tu bukan siapa haram. Kalau nak kata haram, kepada orang tertentu yang bermasalah. Gitu. Barulah lega sikit. Ni kalau tidak tak boleh. Kita berasa bersalah pula kalau bernafas. Padahal kita letih, salah bernafas. Ini supaya masuk kaki kiri, keluar kaki kanan daripada tandas lah. Tak boleh nak buat ukuran sama-sama orang tu. Kita nak hukum dia gini kerana dia sekali salah masuk dalam jamban tu kaki kanan. Padahal sepatutnya kaki kiri. Dia mengaji hadis. Dia ada juga setengah-setengah keadaan ni memang tidak boleh nak masuk kaki kanan dulu. Nak ke mana? Kalau masuk dalam kereta misalnya, kalau kok kiri nak masuk dalam ke mana? Susah tu. Kalau masuk kok kanan, mesti kena masuk kiri dulu, takkan masuk kanan. Kita nak masuk duduk atas kursi di belakang kereta. Kalau kita kanan, sebelah kanan kereta, masuk mesti kaki kiri dulu. Ada sebentar kau ikut sunnah ni, jadi nak masuk kaki kanan dulu. Menyusah jadinya. Tak ada lagu tu agama ni ajar sampai menyusah lagu tu. Lepas tu kita nak hukum seseorang tu kerana mungkin kesilapan sekali dua yang berlaku dalam keadaan dia gaduh ke apa ke. Tak perlu.
Benda ni benda adab, lebih molek saja. Lebih molek saja. Tetapi semua terima adalah lebih baik kalau tidak bernafas dalam bekah tu. Itu semua terima. Dan lebih baik kalau bernafas tu 3 kali. Apa makna 3 kali? Kalau air tu sikit takkan 3 kali, nak 3 kali juga. Mana air tu sedang molek lah minum. Kalau 3 kali kita berhenti tu makna puas. Tapi kalau air tu sikit, tidak bermaksud nak suruh 3 kali juga. Hak sikit tu sekali je dah. Gitu. Makna kita kena faham agama ni biar terbuka. Jangan Nabi minum 3 kali. Jadi kita pun ada gelas. Tapi sini ada negeri Arab tu ada cawan kecil. Cawan tu sekali. Sekali tu. Kecil dia pun cawan air Zam-Zam tu. Cawan air Zam-Zam ataupun dia negeri Arab tu dia minum air teh dalam cawan kecil. Pelik juga kita kata nak gapo lah lagu tu tak ada puas dah. Kalau hak lagu tu kecil tu kena 3 kali juga ke? Dah, tak perlu lagu tu. Hak ni maksud air yang banyak lah kadarnya, kira-kiranya puas. Untuk lebih memuaskan kita minum itu cara. Kita berhenti 3 kali. Baru puas, lega rasa. Tapi kalau air sikit tidak gitu. Bukan maksud sebab kalau air banyak nak boleh habis semua tu dia akan penat. Sebab tu dia suruh 3 kali tu. Sebab tu dia kena faham hadis-hadis ni. Tak boleh lah pakai gitu saja. Sebab tu anda ingat Tok Guru kita dulu semasa mengajar, Mufti Wali Hasan dulu, dia kata ada benda kita tidak jumpa dalam kitab. Guru royak kata dia. Kita tak jumpa dalam kitab. Misalnya guru saya royak, Maulana Hussein Ahmad Madani. Guru saya royak, iaitu cerita lalak jatuh ni kan dalam minuman ni. Nabi SAW suruh celup, dia suruh selam, lepas tu buat. Dia royak sebab dia lah tak apalah waktu tu. Kita jumpa Ustaz Bunda. Cuma dia kata nak selam ni semua minuman kau, semua makanan kau. Tak. Kalau makanan sepuluh bubur tu tak boleh selam. Tak ada faedah. Tak ada faedah. Bubur kan dia pekak tu mampu lah penata tu. Lepas tu tak ada guna, dia tidak pergi penawar, dia tu tidak kata merosak pergi kepada semua dah. Ataupun kalau macam kau dia surah, kalau kita kata bubur tak sesuai tu, tak sesuai. Ataupun dalam minuman yang panas walaupun hak biasa tak boleh juga. Minuman hak biasa, hak biasa tidak panas, biasa. Hak lagu tu hak suruh selang. Sebab apa? Kalau minuman panas kita kau selang, kau pecah perut dia tu kan. Kena fikir diri lah. Kau pecah perut dia. Supaya juga dalam hadis dia sebut apa ni, kulat jadi ubat mata, sakit mata. Semua sakit mata kau ada tengah-tengah sakit mata kau mudarat, jadi buta. Lepas tu kita mula menyalahkan hadis pula, padahal kita tak kena guna. Ini benda-benda lagu ni kita tahu daripada Tok Guru kata dia. Tapi masalah kulat tadi ada di dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Bukhari pun ada dia sebut. Mana kalau hak penyakit tu hak jenis panas, berpunca daripada mizat yang panas, itu boleh sesuai. Tapi berpunca daripada mizat yang sejuk tak boleh, bahaya lagi. Dia kata gitu. Mana hak ni benda-benda ni dia kena tanya orang yang ahli. Jangan tengok semata-mata ada dalam hadis tu nak itu selalu. Tak boleh lagu tu. Bab istihbab idaratil ma' wal laban. Masa tidak tak mengizinkan kita berhenti sekali. Allah.